سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam siri live tuition UPKK. Mana malam ini kita akan sambung pula bahagian akidah lah. Akidah muka surat 25 lah. Akidah muka surat 25 masih lagi menggunakan buku nota padat UPKK lah. Nota padat UPKK. Baik. Yang pertama pelajar yang ada dalam ni, yang komen Syafia Najiha binti Syahrizan dan ikut Nur Farzana Nasuha binti Muhammad Khairul Faisal. Baik, yang lain tak masuk lagi. Tak apa, tak kira masuk tu. Baik, jadi muka surat 25 akidah, tajuk dia sifat iradah. Sifat iradah. Jadi sifat iradah ni adalah salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita ni orang mukallaf mempelajarinya. Mempelajari, mengetahui dan wajib percaya, wajib i'tiqad dalam hati serta berdalil. Tu. Baik. Pertama sekali dia kata pengertian iradah. Iradah ni apa dia? Kadang-kadang kita pandai sebut iradah kan. Jadi apa maksud iradah? Baik, jadi iradah ini kalau dalam buku ni diterjemah dengan berkehendak. Baik, terjemahan yang tepat sekali dipanggil dengan berkehendak. Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Jadi apabila Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak, maka dengan sifat berkehendak itulah Allah Ta'ala menghendak, berkehendak. Tu. Jadi Allah Ta'ala berkehendak melakukan sesuatu tanpa sebarang paksaan. Jadi Allah Ta'ala menghendaki itu dengan sifat berkehendak yang dipanggil iradah. Sifat berkehendak yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang kedua hukum mempercayai Allah. Mempercayai Allah bersifat dengan iradah. Apakah hukum dia? Hukum dia wajib. Kalau ada soalan tanya, apakah hukum mempercayai Allah Ta'ala bersifat dengan iradah? Hukumnya adalah wajib. Itu jawapannya. Kemudian huraian yang di sini, tidak terjadi sesuatu tu. Sesuatu perkara itu tidak akan terjadi. Melainkan dengan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Contoh dia apa dia? Contoh dia macam yang berlaku sekarang lah, penyakit COVID. Jika Allah Ta'ala kehendaki, pasti terjadi. Kalau Allah Ta'ala nak mengurangkan COVID itu, pasti terjadi. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan bala bencana, pasti terjadi. Tu. Jadi Allah Ta'ala menghendaki itu dengan sifat berkehendak yang ada di zat Allah Ta'ala. Dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Jadi yang terjadi itu adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Dan perkara yang tidak berlaku itu adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contohnya kita ini dilahirkan dalam keadaan ada yang lelaki, ada yang perempuan. Jadi yang lelaki itu Allah Ta'ala kehendak kita itu dilahirkan sebagai seorang lelaki. Manakala perempuan pula dilahirkan Allah Ta'ala kehendak jadi perempuan, maka dilahirkanlah dalam keadaan menjadi seorang perempuan. Tu. Seperti Allah Ta'ala berkehendak. Contoh dia seperti Allah Ta'ala berkehendak menjadikan dunia ini. Contoh dia. Allah Ta'ala nak jadikan dunia ini, alam ini, dan menjadikan tiap-tiap sesuatu di dalam dunia lah. Apa dia yang ada dalam dunia? Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, langit, bumi, matahari, bintang, bulan dan sebagainya lah yang ada dalam dunia ni. Kemudian Allah Ta'ala mengatur perjalanan dunia. Tidak menurut kehendak sesiapa pun. Jadi dunia ini diatur, ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau kita tengok siang dan malam, Allah Ta'ala yang tadbir. Hujan, panas, Allah Ta'ala yang tadbir. Dan semualah kehidupan di dunia ni, Allah Ta'ala yang menjadikan dan Allah Ta'ala yang mentadbir alam ini. Baik, mana ada dalil? Dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Dalil dia, yang pertama, dalil ni ada dua lah. Yang pertama, dalil naqli. Dalil ayat Al-Quran. Dalil naqli ni dalil ayat Al-Quran. Dalil mana? Dalil kata Allah Ta'ala itu ada sifat iradah, sifat berkehendak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Buruj, Allah Ta'ala berfirman, fa'alul lima yurid. Artinya Allah berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa melakukan apa yang dikehendaki. Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak buat apa, dia berkuasa buat. Tu. Allah Ta'ala berkuasa buat melakukan segala-galanya. Berbeza dengan manusia. Manusia ni tak boleh buat seperti mana Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala boleh mematikan. Allah Ta'ala boleh menghidupkan. Manusia tak boleh. Manusia itu di luar kemampuan manusia lah. Bukan manusia tak boleh buat macam tu. Tu dalil. Dalil ayat Al-Quran kata Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Fa'alul lima yurid. Dalam surah Al-Buruj ayat 16, Allah Ta'ala berkuasa melakukan apa yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, dalil akli pula. Yang tadi dalil naqli, dalil ayat Quran. Yang ni pula dalil akli, dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Mana ada dalil akal yang kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Iradah iaitu berkehendak. Mana ada dalil? Ini Allah menciptakan semua makhluk tanpa dipaksa. Yang tu kita kena fikir dengan akal lah. Allah Ta'ala jadikan makhluk ni tanpa dipaksa oleh sesiapa pun. Tak ada orang yang paksa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan makhluk ini dengan kehendak dia. Dengan sifat berkehendak yang ada di zat Allah Ta'ala. Tak ada pun siapa-siapa yang nak paksa Allah. Kemudian yang kedua, orang yang terpaksa melakukan sesuatu dikira lemah. Kalau Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini dengan secara terpaksa, maka dia dikatakan lemah. Sedangkan lemah Allah Ta'ala itu mustahil. Allah Ta'ala tidak lemah. Jadi Allah Ta'ala buat makhluk ini secara kehendak dia sendiri. Tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Tu. Kemudian mustahil Allah itu lemah. Mana ada dalil kalau mana ada dalil kata Allah Ta'ala itu tak lemah? Alam inilah. Alam ni. Langit, bumi, semua ni menunjukkan ataupun dalil kata Allah Ta'ala itu tak lemah. Allah Ta'ala berkuasa. Tu. Kemudian lawan sifat iradah. Apa dia lawan dia? Allah Ta'ala ya, iradah ni artinya berkehendak. Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Lawan bagi sifat berkehendak tu apa dia? Karahatun. Lawan bagi iradah adalah karahatun. Apa maksud karahatun? Terpaksa. Jadi terpaksa itu adalah mustahil di atas Allah. Mustahil di atas Allah. Bukan Allah Ta'ala buat bumi ini dengan secara terpaksa, tak. Allah Ta'ala buat bumi ini dengan kehendak dia. Dengan sifat berkehendak yang ada di zat Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala terpaksa, Allah itu lemah lah. Kalaulah fardu takdir. Padahal benda tak pun. Kalaulah fardu takdir Allah tu lemah, terpaksa, maka dia dikira lemah. Dia dikira lemah. Sebab dia buat bumi ni, dia buat alam ni secara terpaksa. Maka dia lemah. Bukan Tuhan. Hak lemah-lemah ni bukan Tuhan. Kalau nak jadi Tuhan ni, dia tak boleh lemah. Dia kena ada sifat berkuasa, ada sifat berkehendak. Tu baru boleh jadi Tuhan. Kemudian mustahil Allah itu lemah. Jadi Allah tu tak lemah lah. Sebab tu dah dikatakan karahatun itu ataupun terpaksa itu mustahil atas Allah. Allah Ta'ala tak bersifat dengan karahah. Tetapi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, iaitu berkehendak. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak, maka Allah Ta'ala menghendaki. Menghendaki itu bila lagi? Sejak ada makhluk kah? Tak. Allah Ta'ala menghendaki di azali lagi tu. Sejak di azali lagi tu. Alam ni pun tak ada lagi. Bumi ni pun tak ada lagi. Syurga, neraka semua tak ada lagi. Allah Ta'ala kehendak dah. Siap dah. Di azali tu. Setengah ulama kata 500,000 tahun. Allah Ta'ala kehendak Allah Ta'ala di azali tu. Siap dah. Padahal alam bumi pun tak ada lagi. Tu kata setengah ulama.
Baik. Jadi Allah Ta'ala kehendak tu bukan ada makhluk baru Allah Ta'ala kehendak, tak, no, dia azali lagi. Dia azali lagi. Baik, yang bagi salam tu saya jawab salam lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mikael. Okey, muka surat 26 pula. Tengok muka surat 26. Kesan beriman. Kesan beriman. Kesan beriman. Beriman dengan sifat iradah Allah Ta'ala tu. Apa dia kesan dia? Kalau ada soalan tanya, apakah kesan beriman dengan sifat iradah Allah Ta'ala? Jawapan dia yang pertama, melatih diri kita agar bersifat sabar menghadapi ujian dari Allah. Tu. Bila kita beriman dengan sifat iradah Allah, maka kita pun jadi terlatih diri kita agar bersifat sabar menghadapi ujian daripada Allah. Apa Allah Ta'ala tentukan, sama ada nikmat ataupun bala, semua tu Allah Ta'ala kehendak. Contoh bala apa dia? COVID-19. Bala lagi banjir. Bala lagi apa ni? Kemarau berpanjangan. Kemarau, bala lagi apa dia? Macam-macam lah penyakit yang ada ni. Semua tu atas ketentuan Allah, kehendak Allah. Jadi kita kena sabar lah. Kena sabar. Semua tu daripada Allah. Kemudian kesan yang kedua, beriman dengan sifat iradah Allah, tidak mudah putus asa. Kita ni jadi tak mudah putus asa dan melakukan sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh. Bila kita buat sesuatu tu tak mudah putus asa. Contoh dia macam kita periksa lah. Kita gagal, contohnya kita gagal dalam peperiksaan percubaan. Kita tak putus asa, kita baca buku lagi, kita tuition lagi, kita tanya guru lagi. Sebab apa? Sebab kita tahu, kita yakin di depan tu ada lagi kejayaan yang menanti kita. Walaupun kita hari ini kita gagal, tak semestinya kita seterusnya kita gagal. Kalau kita usaha, insya-Allah di depan tu ada kejayaan yang menanti kita. Begitu juga dia kata di sini, tidak mudah berputus asa dan melakukan sesuatu tu bersungguh-sungguh lah. Kalau mengaji tu mengaji bersungguh-sungguh. Jangan sat mengaji, sat tak mengaji. Sat tuition, sat tak mau tuition. Sat pergi sekolah, sat tak pergi sekolah. Jadi kena bersungguh-sungguh. Kalau orang yang bersungguh-sungguh ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi dah. Dengan berkat usaha dia tu, Allah Ta'ala akan bagi. Tu. Tu kesan beriman dengan sifat iradah yang kedua. Yang ketiga pula, redha dengan ketentuan darinya. Jadi apa yang Allah Ta'ala tentu ke atas kita, sama ada baik, buruk, nikmat, bala dan sebagainya, maka kita kena redha. Contoh dia, Allah Ta'ala tentukan apa? Kematian ibu kita. Allah Ta'ala tentukan kematian ayah kita. Allah Ta'ala tentukan apa lagi? Rumah kita terbakar ke? Allah Ta'ala tentukan kematian adik kita kan, mati lemah ke apa ke? Jadi kita kena redha lah. Kena redha nak buat macam mana. Semua tu Allah Ta'ala yang bagi jadi. Bukan kita nak. Tak ada orang pun yang nak adik kita mati. Tak ada orang pun yang nak mak kita mati. Tak ada orang lain pun nak yang ayah kita mati. Tak ada siapa pun yang nak rumah kita terbakar. Tak ada tahu. Tak ada siapa pun. Semua tu adalah kehendak Allah. Jadi kita kena sabar. Kena redha nak buat macam mana. Semua tu ketentuan Allah. Jangan kita nak marah Allah pula. Jangan macam tu. Apalah Allah Ta'ala buat. Jangan. Semua tu Allah Ta'ala kadang-kadang nak uji kita. Nak uji tahap kesabaran kita tu macam mana. Allah Ta'ala uji sikit. Kalau kita tengok cerita kisah-kisah para rasul, diuji dengan begitu hebat sekali. Kalau kita tengok Nabi kita sudah, Nabi Muhammad SAW, diuji dengan begitu hebat. Sehingga kan puak kafir Mekah nak membunuh baginda SAW. Kita ni tak ada orang nak bunuh lagi. Kan? Nabi ni sampai peringkat nak bunuh Nabi. Tu ujian yang hebat untuk Nabi. Sebab apa Allah Ta'ala uji? Tanda Allah Ta'ala sayang. Bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala uji dia. Uji dengan ujian yang berat-berat. Tu. Seperti mana Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Taif. Dan dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat Taif di Mekah tu ketika itu. Sehingga kan baginda dibaling dengan batu, menyebabkan patah gigi baginda. Ujian yang hebat tu, kita tak sampai taraf tu. Kita taklah sampai orang baling batu kena mulut kita sampai berdarah tak. Nabi diuji macam tu.
Sebab apa? Sebab Nabi ni kekasih Allah. Bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala uji dia. Jadi bila ada segala ujian yang menimpa kita, kita kena redha lah, kena redha. Kena ingat di hati bahawa semua ini adalah kehendak Allah. Barulah hati kita akan tenang. Jangan duk salah kawan tu, duk salah kawan ni. Jangan macam tu. Baik. Yang keempat, hati menjadi tenang ketika menerima sesuatu musibah. Seperti mana yang saya beritahu tak Ustaz. Bila hati kita ingat kata berlaku benda ini dekat kita adalah ketentuan daripada Allah yang bersifat dengan iradah, maka hati kita akan redha, hati kita akan menjadi tenang. Menerima sesuatu musibah, contohnya banjir. Habis rosak barang rumah kita. Almari rosak, tiai rosak dan semua rosak. Dan barang-barang tu bukan murah kan. Tapi kita anggap semua ini adalah ujian daripada Allah. Allah Ta'ala nak uji kita, sabar tak mana. Bila kita ingat macam tu, maka hati kita pun jadi tenang lah. Ni tak kita salah kerajaan, salah kawan tu, salah kawan ni. Tu yang jadi macam-macam tu. Baik. Kemudian hikmah. Apakah hikmah? Hikmah beriman. Hikmah beriman dengan sifat iradah. Yang pertama, hikmah dia berdoa dan bertawakal. Doa ni maknanya meminta kepada Allah lah. Meminta doa. Meminta kepada Allah. Dan bertawakal. Bertawakal maknanya berserah diri kepada Allah. Selepas daripada kita usaha. Bertawakal atas setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan kita kena bertawakal. Berserah diri kepada Allah. Setelah mana kita usahalah. Jangan serah diri bulat-bulat. Usaha tak lagi. Tak kira serah ke Tuhan semua. Usaha tak mau. Tak boleh macam tu. Tu salah konsep macam tu, salah. Tawakal maknanya kita kena usaha dulu. Lepas tu barulah kita serah kepada Allah Ta'ala sama ada nak menentukan kita ini baik ataupun buruk, ataupun nak menentukan kita ini berjaya ataupun tidak. Contoh dia macam kita nak ambil UPKK ni lah. Kita usaha dah. Tuition pun masuk dah. Tuition hard free pun masuk. Tuition hard berbayar pun masuk. Kelas kelas pun tak tinggal. Baca buku baca dah. Kerja sekolah pun buat dah. Latihan pun buat dah. Buat belakang dah. Sampai time periksa tu, kita bertawakal kepada Allah. Kita jawab periksa, jawab. Lepas tu kita serah kepada Allah. Sama ada nak menentukan kita tu berjaya ataupun tidak. Kita kena redha. Kalau kita gagal pun kita kena redha. Kita kena terima. Kalau berjaya pun kena terima. Sebab apa? Sebab bila kita ingat macam tu, maka hati kita akan tenang. Semua ni daripada Allah. Berjaya pun daripada Allah. Gagal pun daripada Allah. Jadi kita kena anggap semua ni kehendak Allah. Jadi barulah hati kita akan jadi tenang. Tu. Yang kedua, hikmah dia melatih manusia menjadi insan yang bertakwa. Bila kita beriman dengan sifat iradah Allah, maka kita ni akan terlatih. Kita ni akan terlatih menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, bersangka baik yang dipanggil husnuzan atas ketetapan daripadanya. Jadi apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita tu, kita kena husnuzan. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Jangan kita duk kata macam-macam kepada Allah. Jangan kita duk sangka buruk dengan Allah. Baik, info. Di sini dia kata info. Wujud artinya ada. Qidam artinya sedia. Baqa'un artinya kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza dengan segala yang baru. Qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri. 6, wahdaniyah, esa. Qudrah, berkuasa ataupun berkuasa. Iradah, berkehendak ataupun berkehendak. Ilmun, mengetahui ataupun pengetahuan. Hayatun, hayatun artinya hidup ataupun perhidup. Sam'un, mendengar ataupun pendengar. Basarun, melihat ataupun pelihat. Kalamun, berkata-kata ataupun perkata. Qaunuhu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa. Qaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak. Qaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Qaunuhu hayyan, keadaan Allah yang hidup. Qaunuhu sami'an, keadaan Allah yang mendengar. Qaunuhu basiran, keadaan Allah yang melihat. Qaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang berkata-kata. Jadi semua ni dipanggil sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang
yang ada sifat Allah Ta'ala lah, sifat Allah Ta'ala yang dipanggil sifat 20. Baik. Okey, jadi kemudian kita telah pun selesai bahagian akidah, kemudian kita masuk pula bahagian ibadah lah. Muka surat 66. Bahagian ibadah muka surat 66. Baik. Buka muka surat 66 lah. Bahagian ibadah. Baik, tajuk dia adalah pelajaran yang kedua, tajuk dia adalah solat. Solat ataupun sembahyang orang sakit. Solat orang sakit dan solat di dalam kenderaan. Jadi yang ni solat ni khusus kepada orang yang sakit dan orang yang dalam kenderaan. Baik. Sebelum ni kita dah bincang dah sikit berkaitan dengan solat. Yang tu solat biasalah. Syarat-syarat solat, rukun solat dan sebagainya. Begitu juga solat jamak dan khusar pun kita dah bincang dah. Kemudian malam ni, minggu ni kita masuk pada bicara solat orang sakit dan solat di dalam kenderaan. Baik, solat orang sakit. Apakah pengertian solat orang yang sakit? Pengertian dia macam mana? Dia kata di sini, cara menunaikan solat bagi orang yang tidak mampu menunaikannya secara biasa, iaitu berdiri. Kebiasaan kita sembahyang ni berdiri. Wajib berdiri bagi orang yang sihat. Sihat tubuh badan. Kaki dia tak sakit semua. Sihat lah, sihat. Dia wajib berdiri lah. Bagi sembahyang wajib lah. Sembahyang fardu dia wajib diri. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia wajib berdiri lah. Sebab dia tak sakit apa. Sebab apa? Berdiri itu adalah salah satu daripada rukun solat. Jadi yang bab ni pula, dia menunaikan solat dan dia tidak dapat menunaikan solat secara biasa. Kerana apa? Kerana dia tak mampu. Dia sakit. Baik, dia ada cara dah. Yang kedua, solat bagi orang yang uzur. Uzur ni uzur syar'i. Uzur merupakan salah satu rukhsah. Rukhsah ni macam keizinan lah. Keringanan di dalam beribadah. Seperti mana rukhsah sembahyang jamak dan khusar tu bagi orang yang musafir. Itu rukhsah juga. Keringanan sembahyang 4 rakaat jadi 2. Yang maghrib sembahyang dalam waktu isyak ataupun isyak tu sembahyang siap-siap dalam waktu maghrib. Jamak tu bagi. Maknanya agama kita bagi keringanan khusus untuk orang yang musafir. Yang ni pula agama kita bagi rukhsah keringanan bagi orang yang uzur. Ketika solat dia tak dapat nak solat macam biasa, jadi dia ada cara dah. Jadi agama tu mudah, dia bagi rukhsah keringanan dalam beribadat. Jadi keringanan ni yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang tertentulah, iaitu yang sakit, yang uzur, yang tak mampu menunaikan solat seperti biasa. Baik. Kemudian dia kata di sini 3 cara solat bagi orang yang uzur. Dia ada 3 cara. Dia ada 3 cara. Ikut buku ni lah. Yang pertama, ini bagi orang yang tak mampu berdiri lah. Orang yang tak mampu berdiri. Solat wajib ni. Solat wajib. Kita duk bicara ni bab solat wajib. Kalau solat sunat, kita boleh sembahyang duduk. Walaupun dia sihat. Tapi boleh sembahyang duduk. Itu solat sunat. Kalau solat wajib, tak boleh duduk. Sebab apa? Sebab dia sihat. Kalau dia sakit, ni cara dia macam ni. Baik. Yang pertama, sembahyang secara duduk. Bagi orang yang uzur, orang yang sakit, nak berdiri tak boleh. Jadi dia boleh sembahyang secara duduk. Duduk macam mana tu? Duduk iftirash. Duduk iftirash ni, duduk macam tahiyat awal tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun duduk antara 2 sujud tu. Duduk iftirash. Sembahyang duduk. Ataupun sembahyang bersila. Bersila pun boleh. Duduk iftirash pun boleh. Bersila pun boleh. Tahu bersila? Bersila lah macam kita duduk bersila makan nasi je lah. Bersila. Atau duduk di atas kerusi. Ni banyakkan di masjid-masjid. Banyak pakai kerusi kan. Sebab apa tu? Sebab dia uzur.
Dia tak larat nak berdiri lama. Bila dia berdiri lama, dia takut dia terlentang dan sebagainya. Tapi kalau saja-saja nak duduk atas kursi boleh ke? Tak boleh. Tak sah sembahyang dah. Dia kena berdiri. Itu orang yang sihat. Orang yang tak sihat saja dibenarkan menggunakan kursi ataupun duduk iftirash ataupun duduk bersila. Dibolehkan. Baik, huraian dia kata dilakukan 3 cara tadi. Duduk iftirash, bersila ataupun duduk di atas kursi tu adalah dilakukan bagi orang yang tiada kemampuan untuk berdiri. Contohnya seperti patah kaki, lumpuh dan sebagainya. Dia aksiden, patah kaki. Bila patah kaki tak bolehlah nak berdiri. Jadi dia nak sembahyang macam mana? Pilih. Sama ada nak duduk tadi atas kerusi ataupun nak duduk iftirash ataupun nak duduk bersila. Macam mana? Cara mana yang mudah bagi dia? Yang dia boleh buat. Buat cara tu. Tu. Bukan saja-saja tak mau berdiri. Bukan saja-saja. Dia aksiden. Aksiden belaga lori ke, belaga kereta ke. Patah kaki. Ataupun lumpuh. Dia lumpuh. Nak berdiri tak boleh lah. Mana boleh berdiri kan lumpuh. Dah tu dia nak sembahyang je dah. Duduk. Sama mana duduk atas kursi ke. Lumpuh ni maknanya lumpuh sebelah lah. Ataupun lumpuh mini stroke. Kalau lumpuh satu badan tu memang tak boleh buat apa lah. Kena tidur macam tu lah kan. Ini lumpuh stroke, mini stroke. Pilih sama ada dia nak duduk atas kursi, duduk iftirash ataupun duduk bersila. Mana dia boleh buat. Baik. Dan sebagainya, dan sakit-sakit yang lain lah. Yang melibatkan tak boleh berdiri. Yang menyebabkan tak boleh berdiri. Maka dia boleh pilih. Sama mana bersila, duduk iftirash ataupun duduk atas kursi. Seperti mana dalam buku ni dia ada gambar lah. Yang ada buku tu boleh tengok gambar tu. Baik, tu cara yang pertama bagi sembahyang bagi orang yang uzur. Cara yang kedua pula, baring mengiring. Baring mengiring. Iaitulah muka dan dada menghadap kiblat. Muka dia dan dada tu pastikan kena hadap kiblat. Tu syarat sah sembahyang. Kalau muka dengan dada tu menghadap ke lain memang tak sah daripada awal. Jadi muka dengan dada tu pastikan hadap kiblat. Baik. Huraian dia kata dilakukan, yang kata sembahyang baring mengiring tu, dilakukan bagi orang yang tiada berkemampuan untuk berdiri, orang yang tak mampu nak berdiri dan bergerak bebas. Dia tak mampu berdiri tak boleh, nak bergerak bebas pun tak boleh. Contoh dia seperti orang sakit yang tiada upaya untuk bangun. Orang tu dia sakit, dia nak bangun pun tak mampu. Nak bangun pun tak mampu. Dia dibolehkan baring mengiring. Miring. Baring mengiring. Tu. Tapi dengan syarat muka dan dada dia tu menghadap kiblat lah. Tu syarat dah. Baik, tu yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, yang terakhir, cara solat bagi orang yang uzur ni adalah baring menelentang. Macam kita tidur biasa tu lah, baring menelentang. Yang tadi mengiring. Ngiring belah kiri ataupun belah kanan, ngiring. Syarat dia dada tu dengan muka tu hadap kiblat. Tu cara yang kedua. Cara yang ketiga pula, baring melintang. Baring melintang iaitu macam kita tidur biasa tu lah. Kepala duduk atas kan, tidur atas ketir kan. Tu cara yang ketiga. Baring melintang ni macam mana? Menjulurkan kaki ke arah kiblat. Kaki tu tala kot kiblat. Dengan kepala ditinggikan. Kepala tu ditinggi sikit. Jangan tidur betul terus. Kepala dengan kaki tu sama tak? Kepala tu bagi tinggi sikit. Dan menghadap ke arah kiblat. Yang ni sembahyang macam ni kalau ada katil macam di hospital tu mudah lah. Katil tu dia boleh ejah kan. Boleh ejah rendah tinggi. Jadi mudah lah. Kalau kita nak sembahyang ejah. Ejah katil tu bagi dia. Bahagian kepala pesakit tu berdiri tinggi sikit. Sebab apa? Sebab muka dengan dada tu kena hadap kiblat. Kena hadap kiblat. Kalau muka dengan kepala muka dengan dada tu tak hadap kiblat, tak sah juga sembahyang, rugi lah sembahyang. Dia bahagian kepala yang uzur tu, yang nak sembahyang tu, dia kena tinggi sikit. Tu bagi mereka yang uzur dan solat secara baring melintang. Baik, kemudian dia kata huraian dia dilakukan sembahyang ni, sembahyang yang kita baring melintang ni
kemudian bahagian kepala tu ditinggikan sedikit tu, adalah dilakukan bagi orang yang tidak berupaya menggerakkan tubuh badan. Dia tak boleh nak gerakkan tubuh badan dia. Kecuali boleh gerak dengan bantuan orang lain. Kalau orang lain main tolong gerak, dia boleh gerak. Kalau orang lain tak main pegang dah, tak tolong angkat dah, memang duk macam tu, tang tu lah. Dia tak boleh buat apa dah, dia tak boleh nak gerak, tak boleh dah. Tu sembahyang bagi orang yang macam tu lah. Bukan buat-buat ni, memang sakit betul ni. Kalau buat-buat tak boleh. Buat-buat tak boleh. Contoh dia seperti orang tua yang uzur. Orang tua yang sangat uzur lah. Dia nak bergerak tak boleh dah. Memang tak larat sangat dengan uzur lah. Jadi dia nak sembahyang macam mana? Sembahyang menentang macam tu. Kemudian bahagian kepala tu tinggi sikit. Bahagian dada dan muka dia tu pastikan menghadap kiblat. Tu. Tu adalah 3 cara solat bagi orang yang uzur. Pastikan bila kita uzur ke suatu hari nanti, pastikan kita sembahyang mengikut cara-cara yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya di hospital lah. Kita duduk hospital ni jangan tak sembahyang. Ramai yang bila sakit di hospital ni tak sembahyang. Bahaya lah, dah kita sakit. Tak sembahyang pula. Sembahyang. Wajib kena sembahyang selagi mana akal kita sihat. Akal kita tak gila. Akal kita duduk elok. Wajib sembahyang. Baik. Habis. Kemudian tengok pula muka surat 67. Muka surat 67 dia kata syarat sah orang yang sakit. Syarat sah solat. Syarat sah yang ini syarat sah sembahyang bagi orang yang sakit. Syarat dia apa dia? Nak sah sembahyang orang sakit tu, syarat dia apa dia? Yang pertama menutup aurat. Tu syarat dah. Sembahyang orang sihat ke, sembahyang orang sakit ke, pastikan tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat dengan balut aurat sama aurat? Tak sama lah. Tapi orang lain ni banyak yang membalut aurat. Kalau kita tengok pakaian mereka tu, ketat sungguh. Perempuan kan. Selalunya perempuan lah pakai ketat. Nampak sana, nampak sini. Nampak punggung, nampak nampak ni. Ketat sungguh. Itu bukan tutup aurat tu. Itu pakaian tu bukan tutup aurat. Tapi membalut aurat. Kita nak di sini adalah tutup aurat. Maknanya dia kena berpakaian longgar. Tebal. Bukan nipis. Kadang-kadang baju tu longgar lah. Tapi nampak pula kulit dia. Kulit tubuh dia tu nampak. Nampak putih. Nampak gebu. Nampak hitam. Nampak koko dan sebagainya. Nampak tu. Pakaian tu dah longgar elok dah. Tapi warna kulit dia nampak. Maknanya dia pakai pakaian yang jarang. Sehingga orang boleh nampak. Orang boleh teropong kat dalam. Itu dipanggil bukan tutup aurat. Pakaian yang menutup aurat ini adalah pakaian yang tebal. Yang maknanya orang belakang tak nampak. Orang belakang. Orang di sekeliling kita tak nampak kulit kita. Dan pakaian yang longgar, yang tidak ketat. Yang tidak ketat. Itu antara etika pemakaian yang menutup aurat. Baik. Maknanya dalam sembahyang orang yang sakit pun kena tutup aurat. Kalau tak tutup aurat, tak sah walaupun dia sakit. Sembahyang dia tak sah kalau dia tak tutup aurat. Yang kedua, menghadap kiblat. Itu syarat dah. Nak sah sembahyang orang yang sakit ni kena hadap kiblat. Sebab itulah sembahyang dengan cara duduk ke, cara mengiring ke, dengan cara melintang ke, baring melintang ke, pastikan muka dengan dada dia menghadap kiblat. Tu syarat dah. Syarat nak sah tu. Kalau tak buat macam tu memang tak sah lah sembahyang dah walaupun dia sakit. Kemudian yang ketiga, syarat nak sah sembahyang orang yang sakit ni, mengetahui telah masuk waktu solat. Sembahyang tu pastikan dia tahulah dia masuk waktu sembahyang. Jangan miss sembahyang. Kira nak sembahyang, waktu masuk tak masuk pun dia tak tahu. Kalau sembahyang macam tu tak sah lah. Walaupun dia sembahyang tu dalam waktunya sekalipun, tak sah juga. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia pakai sembahyang. Patutnya kita kena tahu. Macam mana kita nak tahu masuk sembahyang tu? Banyaklah cara dah. Antaranya dengan orang azan. Yang kedua, kita tengok jam kan. Jam. Kalau tengok pukul 2 tu, takkan tak masuk ke Zuhur. Kan? Lalunya 1 lebih tu lah. Lepas tu tengok pukul 40 dah. Takkan asak tak masuk lagi. Masuk dah.
Jadi itu cara kita nak tahu solat tu waktu tu masuk ataupun tidak. Kalau dengar azan lagi-lagilah. Kan? Baik, kemudian yang keempat, cara nak sah solat bagi orang yang sakit tu, suci daripada hadas besar dan kecil. Dia kena suci. Hadas besar ni apa dia? Dulu saya ceritalah. Hadas besar ni apa dia? Iaitulah najis yang maknawi. Najis yang tidak boleh dilihat dengan mata kepala kita. Dia duduk di mana hadas besar ni? Najis ni. Najis maknawi ni dia duduk di seluruh anggota tubuh kita. Jadi macam mana kita nak hilangkan hadas besar ni? Dengan kita mandi wajib. Bila mandi wajib ni kita kena sampaikan air mutlak itu ke seluruhan tubuh kita. Di celah-celah ketiak, ke celah-celah mana lah. Bulu-bulu semua kena bagi sampai. Kena air. Bila selesai semua kita mandi tu, barulah kita ni dikatakan suci daripada hadas besar. Hadas besar ni sebab apa? Antaranya keluar air mani. Itu antaranya lah. Banyak lagi. Antara keluar air mani yang menyebabkan kita hadas besar. Perempuan pula haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Dan kecil, dan hadas kecil kena suci juga. Hadas kecil ni apa dah? Najis maknawi juga. Najis yang tak boleh dilihat dengan mata kepala. Dia duduk di mana? Najis kecil ni. Dia ada pada anggota wuduk kita. Mana ada anggota wuduk kita? Muka, dua tangan, kepala kita ni, dan dua kaki. Dia duduk di situ. Bila najis maknawi ni yang kita tak nampak ni, dia duduk kat anggota wuduk kita tu, bila kita tidak ada wuduk. Contoh dia kita terkentut ke. Bila kita terkentut, maka wuduk kita tak ada. Bila wuduk kita tak ada, maka najis maknawi tadi yang dipanggil hadas kecil itu, dia ada di anggota wuduk kita. Jadi macam mana kita nak hilangkan hadas kecil tersebut? Dengan kita mengambil wuduk yang lain. Bila kita ambil wuduk, kita basuh muka, dia hilang. Najis maknawi itu hilang. Basuh dua tangan hingga siku, najis itu hilang. Kepala pun kita basuh, hilang najis itu. Dan dua kaki kita basuh, hilang najis itu. Maka kita dipanggil orang yang suci daripada hadas kecil. Lepas tu bila kita kentut pula, dia ada mai pula. Najis tu. Najis yang maknawi dipanggil. Najis yang tak nampak dengan mata kepala. Tapi dia ada. Tu. Baik. Dan yang kelima, syarat. Syarat nak sah sembahyang orang yang sakit tu, ada keuzuran. Jadi dia sembahyang macam tadi ni. Hak tiga cara tadi ni dengan duduk. Duduk pula dia ada tiga cara. Iftirash, bersila ataupun duduk atas kerusi. Kalau yang kedua tu baring mengiring. Baring betul mengiring. Mana kiri atau kanan lah. Tapi syarat dia menghadap kiblat lah, dada dengan muka dia tu. Dan syarat yang ketiga tu baring melintang. Menjulurkan kaki ke arah kiblat. Dengan kepala ditinggikan mengarah ke arah kiblat. Tu syarat dia kena ada uzur lah. Kalau saja-saja dia duduk sihat elok boleh berdiri. Boleh sembahyang berdiri, elok duduk sihat elok, tapi saja-saja nak duduk atas kursi. Saja-saja nak mengiring, nak sembahyang mengiring, ataupun saja-saja nak sembahyang menyaring, nak sembahyang baring melintang. Tak boleh, tak sah sembahyang macam itu. Orang yang sihat nak sembahyang baring melintang tak boleh. Dia kena berdiri, wajib berdiri. Yang ni sembahyang bagi orang yang uzur. Sebab tu uzur itu salah satu syarat nak sah sembahyang orang yang sakit. Tu kena ingat. Baik. Kemudian info. Sekiranya ketiga-tiga cara tersebut tidak dapat dilakukan. Mana ada tiga cara tadi lah. Sembahyang secara duduk, sembahyang secara baring mengiring, sembahyang secara baring melintang. Kalau kita tak, yang tu pun tak boleh buat juga. Macam mana nak buat? Padahal tu kira mudah dah tu. Tak boleh buat juga. Sembahyang duduk pun tak boleh. Sembahyang mengiring pun tak boleh. Sembahyang melentang pun tak boleh juga. Macam mana nak buat ni? Maka dia kata, boleh bersolat menggunakan isyarat mata atau hati sahaja. Guna mata. Guna kelopak mata nak isyarat. Kalau berdiri, buka mata. Kalau rokok, buat kelip mata tu. Buat isyarat mata. Dah duduk tak boleh. Miring tak boleh. Menentang tak boleh. Nak bayang. Bayang kena bayang. Maka buat isyarat mata. Buat isyarat mata. Kemudian, mata pun tak boleh tak? Nak bergerak. Kelopak mata nak gerak tak boleh. Last sekali, sembahyang dalam hati.
Sembahyang dalam hati. Kita kena ingat perbuatan sembahyang tu. Kena ingat dalam hati. Angkat takbir macam mana. Takbir, lepas tu rokok macam mana. Kena ingat dalam hati lah. Contohnya orang yang lumpuh seluruh badan lah. Iaitu keuzuran. Keuzuran ni yang kata tak boleh nak duduk. Sembahyang duduk tak boleh. Sembahyang mengiring tak boleh. Sembahyang melentang tak boleh. Maka dia kena sembahyang isyarat mata ataupun sembahyang dalam hati lah. Ingat perbuatan sembahyang tu. Dia kena ingat di hati dia rokok macam mana, baca apa. Semua kena ingat hati. Tu orang yang lumpuh seluruh badan lah. Memang bila lumpuh tak boleh buat apa dah. Tak boleh bergerak, mati. Anggota dia mati beh. Dia hidup tapi anggota dia tu. Tangan dia mati, kerah. Tak boleh nak angkat, tak boleh. Kalau orang tu kena orang tu angkat. Kalau dia angkat sendiri tak boleh. Menguap tak boleh. Kan? Kalau tergolek lah. Terlentang lah. Kalau orang tak angkat duk tang tu. Tu dia panggil lumpuh. Lumpuh. Tu. Baik. Jadi dia kena sembahyang macam mana? Sembahyang isyarat mata, guna isyarat mata ataupun hati. Sampai tahap tu lah nak bang kata. Walaupun lumpuh seluruh tubuh badan, sembahyang tetap kena sembahyang. Jangan duk tinggal ikut dan kita dah. Malah sakit sikit-sikit tinggal dah sembahyang kan. Demam tak sembahyang dah. Sakit gigi sikit pun tak sembahyang dah. Mudah kita tinggal sembahyang akhir zaman ni. Bahaya lah. Baik. Kemudian dia kata di sini, peringatan. Wuduk bagi orang yang sakit adalah seperti biasa jika berupaya. Maknanya air sembahyang tu lah. Wuduk tu maknanya air sembahyang. Macam mana orang sakit nak ambil air sembahyang ni? Seperti biasa. Seperti orang sihat ambil je lah. Jika ada kemampuan lah. Tu dia kata jika ada kemampuan, orang yang sakit ni nak ambil wuduk macam mana? Ambil lah seperti orang yang ambil biasa tu. Yang kita nak ambil biasa tu lah. Muka, dua tangan, kepala, sapu kepala dan dua kaki tu lah. Tu hak wajib. Hak sunat dia komok lah. Masuk yang hidung lah. Baca bismillah semua tu lah. Basuh apa? Telinga kan. Basuh telinga. Sapu telinga semua tu. Yang tu bagi orang yang sihat. Kalau orang yang sakit pun kena ambil macam tu juga. Jika dia berkemampuan. Jika dia berupaya. Kemudian dia kata sini, jika tidak berupaya, maknanya kalau dia tak mampu ambil macam orang biasa, sembahyang biasa, maka boleh meminta orang lain. Boleh minta orang lain membantunya berwuduk. Yang ni mahram lah. Mahram dia. Orang yang dia haram nikah. Contoh dia apa dia? Mak dia sendiri, ayah dia sendiri. Adik-beradik dia. Seibu sebapa. Minta mereka tolong bantu dia ambil sembahyang. Sebab dia tak mampu nak ambil sendiri kan. Baik. Tetapi jika tidak boleh menggunakan air, kalau dia tak boleh kena air, sakit dia tu jenis tak boleh kena air, maka ia perlu bertayamum bagi menggantikan wuduk. Bagi dia nak ambil sembahyang tak boleh, nak kulit dia kalau kena air, doktor kata jadi buruk. Maka dia tak bolehlah kena air. Maka dia nak sembahyang macam mana? Dia kena gantikan wuduk itu dengan bertayamum menggunakan debu tanah. Tayamum macam mana? Dia ada cara dah pula lah. Nanti kita bicara pula bab tayamum. Kemudian dia kata segala rukun bacaan dalam solat juga tidak berubah. Bacaan dalam sembahyang, rukun dalam sembahyang semua tu tak berubah. Kecuali rukun fi'li. Ini rukun perbuatan. Rukun fi'li ni rukun yang bangsa perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang sesuai. Dalam sembahyang, baca macam biasalah. Fatihah. Kan? Rokok, baca apa? Subhana rabbiyal azim. Serupa macam tu. Bacaan tu. Bukan perbuatan. Kalau dia sembahyang tidur, nak rokok macam mana kan? Bacaan tu sama. Macam biasa. Cuma yang berubahnya rukun fi'li, rukun yang bangsa perbuatan lah. Tu yang dilakukan mengikut cara yang sesuai lah. Mengikut kemampuan orang yang sakit tu. Baik, habis. Kemudian tengok pula muka surat 68. Okey, kita habiskan tajuk ni insya-Allah. Masa dah 15 minit lebih kurang. Solat ketika di dalam kenderaan. Dalam kenderaan pun boleh sembahyang lah. Dalam kapal terbang,
dalam kereta api. Ni siapa naik kereta api tak sembahyang terus. Dia tak erti. Dia tak sembahyang terus. Dia kata nak sembahyang pun tak erti, sembahyang pun tak sah, dia kata tak erti. Ni lah, ni kita kena mengaji ni. Baik, solat ketika dalam kenderaan. Yang pertama, solat di dalam kenderaan dilakukan mengikut keadaan kenderaan yang dinaiki. Dia ikut keadaan kenderaan tu lah yang dia naik tu. Jika kenderaan tersebut membolehkan dilakukan secara berdiri, maka solat hendaklah dilakukan secara berdiri. Kalau kenderaan tu jenis tak bergoyang kan, boleh berdiri, maka dia sembahyang kena berdiri. Contoh dia seperti kapal laut. Apa ni? Sampan, feri. Dia kata ni. Tapi saya rasa sampan ni dia tak duduk tetap, dia bergoyang juga. Feri kot-kot lah, tapi goyang sikit-sikit lah, boleh berdiri lagi. Kapal laut boleh berdiri. Maka sembahyang kena berdiri walaupun dalam kapal. Tapi sampan ni saya tak pastilah. Sampan ni saya rasa dia bergoyang juga. Nak berdiri atau takut nak jatuh kan. Baik. Kemudian yang kedua, sekiranya kenderaan tidak membolehkan solat dilakukan secara berdiri, maka solat boleh dilakukan secara duduk. Kalau kita nak sembahyang, nak berdiri tak boleh, bergoyang, kocak, kita rasa nak jatuh, kita boleh sembahyang secara duduk. Contoh dia seperti mana solat cara duduk orang yang uzur. Yang seperti mana solat orang uzur tadi ni. Boleh duduk. Boleh duduk. Contoh kenderaan tu macam mana? Kereta api, kapal terbang kan. Bila kita berdiri tak kita nak dia sengit, kapal terbang tu sengit, kita nak terbalik. Kereta api pula bergoyang saat dia train dia herok tu kan. Kita bagi dia macam nak terjatuh. Jadi kita boleh sembahyang duduk seperti mana sembahyang orang yang sakit duduk tu. Boleh sembahyang macam tu. Tu yang kedua. Yang ketiga pula, wajib memulakan solat fardu di dalam kenderaan dengan menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Jadi untuk solat fardu ketika mana dalam kenderaan tu untuk solat fardu lah. Ketika mana kita nak angkat takbiratul ihram tu wajib kena hadap ke arah kiblat. Yang tu kita kena tanya lah. Kita kena tanya pekerja yang mengendalikan kenderaan tu lah. Tu. Anak-anak kapal terbang tu kena tanya mereka lah. Arah kiblat kat mana. Dia untuk takbiratul ihram mula-mula tu saja. Kena hadap kiblat. Jika mustahil untuk menghadap kiblat ke arah kiblat, maka boleh menghadap ke arah mana-mana saja. Jika dia memang tak tahulah arah kiblat kat mana, orang hak kerja dalam tu pun tak tahu juga, maka dia boleh menghadap ke mana-mana lah. Tapi kalau dia mampu, dia boleh tahu, dia kena hadap kiblat juga untuk takbiratul ihram sahaja. Tapi kalau mustahil, memang tak boleh juga, ikutlah dia hadap kat mana pun tak apalah. Tu dia kata. Kemudian yang keempat, tiada perubahan pada bacaan di dalam solat. Dalam solat ni tak ada perubahan bacaan. Manakala kelakuan dan perbuatan-perbuatan di dalam solat hendaklah mengikut keadaan kenderaan tersebut. Sama ada ia boleh dilakukan secara berdiri ataupun duduk. Tu. Jadi, maknanya keadaan sembahyang tu dia bergantung kepada pada kenderaan tersebut lah. Kalau berdiri, boleh berdiri. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tu baik. Kemudian dia kata di sini, baik masalah lagi, peringatan. Peringatan, solat di dalam kenderaan terbahagi kepada dua keadaan. Yang pertama, solat fardu. Jika kita sedang menaiki kenderaan yang membolehkan kita berhenti, contoh dia seperti kereta, kita boleh berhenti. Lori, boleh berhenti. Dan motosikal, kita boleh berhenti. Wajib kita turun dari kenderaan dan mencari tempat yang selesa untuk menunaikan solat seperti biasa. Kalau naik kereta, lori kan, motosikal, yang tu kita kena wajib berhenti dan cari tempat sembahyang yang selesa. Dan sembahyang seperti biasalah. Namun jika kenderaan yang kita naiki itu menyukarkan kita untuk berhenti dan perjalanannya mengambil masa yang lama, maka dibolehkan solat fardu di dalam kenderaan. Kalau contoh dia macam kereta api tadilah, tapi kapal terbang dan sebagainya, perjalanannya tu jauh dan mengambil masa yang lama, maka kita boleh sembahyang dalam kapal tu. Dan yang kedua, solat sunat. Harus solat sunat seperti solat duha, boleh sembahyang dalam kenderaan tanpa menghadap ke arah kiblat. Sembahyang sunat ni boleh kita sembahyang dalam kapal, dalam kenderaan, tanpa menghadap kiblat, boleh. Dan pergerakan solat adalah mengikut keadaan kenderaan.
Pergerakan dalam sembahyang dalam kenderaan tu dia ikut keadaan kenderaan tu lah. Kalau boleh berdiri, berdiri. Kalau tak boleh duduk, duduk. Tu. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kemudian yang terakhir sebelum kita akhiri kelas, hikmah solat dalam kenderaan, dalam keadaan uzur dan ketika di dalam kenderaan. Yang pertama, menunjukkan Islam itu agama yang mudah. Jadi agama Islam ni agama yang mudah. Dia bagi keringanan kepada umat Islam. Menunaikan solat dalam keadaan yang senang dan dalam keadaan yang sukar. Yang pastinya mesti ditunaikan. Tu. Sama ada dalam kenderaan sekalipun. Tu. Yang kedua, solat wajib ditunaikan dalam apa jua keadaan sekalipun, dia kata. Walau apa jua keadaan sekalipun, walaupun kita sumpuh satu badan, tetap solat diwajibkan. Yang ketiga, sentiasa mengingati Allah. Bila kita sembahyang ni, sentiasalah mengingati Allah. Jadi mengingati Allah ni bukan ketika sembahyang sajalah. Lepas sembahyang pun kena ingat Allah, sentiasa kena ingat. Kita ni dikatakan hamba Allah. Ingat Allah sentiasa. Baik, keempat, tiada alasan untuk meninggalkan solat. Jangan duk buat alasan. Payahlah. Kereta api bergoyang lah. Kapal bergoyang. Tak, dia ada cara dah boleh sembahyang. Jangan duk buat alasan kita nak tinggal sembahyang. Dan yang kelima, hidup diberkati Allah dan Rasul. Hidup kita ni, bila kita sembahyang, walaupun apa keadaan sekalipun, hidup kita ni diberkati oleh Allah dan Rasul. Yang keenam, memperolehi ketenangan jiwa. Orang yang rajin sembahyang ni, orang yang ikut perintah Allah ni, dia akan mendapat ketenangan jiwa. Dan yang ketujuh, mengingati Allah dalam semua keadaan. Macam saya beritahu tadi lah. Ingat Allah ni dalam semua keadaan, tak kira lah. Dalam sembahyang kan, tidak sembahyang kan dan sebagainya. Ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Yang ke-8, sabar dan tabah menghadapi kesakitan ataupun kesusahan. Kita kena sabar lah. Sembahyang dalam kenderaan ni lebih-lebih lagi dia kena sabar lah. Dia bukan nak sempurna, nak selesa macam kita sembahyang biasa tu. Nama pun sembahyang atas kenderaan, kan, benda bergerak, bergoyang sikit-sikit tu adalah pasal lain sikit. Dan yang ke-9, mensyukuri nikmat Allah. Kita kena syukur dengan nikmat Allah. Baik, dan yang terakhir sekali firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li dhikri. Artinya, dan dirikanlah solat, dirikanlah sembahyang. Sebab apa tu? Untuk mengingatiku. Allah Ta'ala kata, kamu kena dirikanlah sembahyang. Dirikanlah sembahyang olehmu. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad. Sebab apa? Sebab nak mengingati aku. Kebiasaan kita ni bila sembahyang baru ingat Tuhan. Kebiasaan macam tu. Tapi Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Sebab apa? Sebab supaya kita ni ingat Allah. Tapi kita ni janganlah ingat Allah Ta'ala tu ketika sembahyang saja. Ingatlah Allah Ta'ala di mana-mana sekalipun. Kita tengok langit, subhanallah. Allah Ta'ala jadikan langit tanpa tiang. Kita tengok awan, subhanallah. Sunat kita kata subhanallah. Maha suci Allah. Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan langit tak ada tiang. Kita tengok bintang, cantiknya, subhanallah. Tu. Maka kita akan ingat Allah sentiasa lah, bukan dalam sembahyang saja. Baik, jadi sekadar itu dulu live tuition kita pada malam ini, insya-Allah. Kita akan sambung pula esok, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, esok ibadah kita akan sambung muka surat 70 berkaitan dengan solat sunat pula. Manakala bahagian akidah bahagian akidah kita akan sambung muka surat 27, iaitulah sifat ilmu lah, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu tuition kita pada malam ni, insya-Allah. Panjang umur, malam esok kita jumpa lagi lah. Jadi untuk malam esok kita mula jam 8.15 malam, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan pada malam ini, para pelajar sekalian dapat faham dan dapat amalkanlah dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.